So I think, my friend, say it clear, state like I'm certain I've lived a life that's full, traveled each and highway and wall, much more than this I did my life. Then again, too few to mention, I did what I saw it without exemption. I planned each charted course, each careful step on the byway. Oh, much more than this, I did it my way. Yes, surely you knew me all more than I could chew. But surely was I shall tears subside. I find the soul to think it all done. And may I shy away. Oh no, no, not to it. One has he got himself, and he has to say it's
Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak ramai lagi, baru 34 orang. Kau dengar tak saya, suara saya? Hai, suara macam baru bangun tidur je ni. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Salam. Macam tu lah, ceria sikit. Saya pagi-pagi dah berkaraoke dah. Korang baru bangun ke? Okay, so kita baru 34 orang. Alamak, hai, dah pukul 8 minit dah ni. Okay, tak apalah, saya teruskan sahaja. Okay, sebelum saya masuk pada topik baru hari ni, last week dah 3 minggu dah kita discuss berkenaan dengan pengenalan kaunseling kerjaya dan juga stage dalam kaunseling kerjaya. Okay, so saya buka ruang mana yang dah ada dalam group ni, dalam room ni untuk tanya apa-apa persoalan yang berkaitan dengan sesi kaunseling kerjaya yang mungkin berkaitan dengan you all punya assignment. Okay? So great opportunity ni sebab tak ramai lagi yang masuk, jadi at least you all boleh tanya dulu. Kalau tak ada dan lagi 2 minit saya akan masuk topik kita hari ni iaitu teori super teori. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Semua rasa okay dengan you all punya assignment? Kena buat sesi sesi counseling dengan mengamalkan norma baru SOP. SOP baru dan norma baru. Okay, tak ada So kalau tak ada, saya masuk pada kelas hari ni. Please on you punya kamera. Okay, so super theory.
Okay, so super teori ni dia dipelopori oleh Frank Parson, iaitu teori terawal jugalah. Bermula pada tahun 1853 pada 1908. Okay, tokoh terkenal di Civic Service House, okay, di Amerika, dikenali sebagai bapa pergerakan bimbingan kerjaya. Okay, super ni dia apa nama, bila dah dinamakan pelopor, so memang banyak pengikutnya jugalah. Okay, orang pertama yang mengemukakan pandangan tentang kaedah pemilihan kerjaya. So pada tahun 1984 Woody establish dengan orang kata free perkebudayaan dan sebagainya. Okay, so masa tu memang banyak pekerja dan dia orang punya institusi pendidikan pun dah establish juga walaupun tak banyak tapi ada. Okay, so daripada situlah bermulanya konflik dalam pemilihan kerjaya di kalangan anak-anak muda. Sebab mereka kat sana awal peraturan pergi ke sekolah tu awal. Macam kita lepas merdeka tahun 1957 barulah Malaysia mewajibkan semua warga negaranya bersekolah kan. So, tapi kalau kat Amerika dia lebih awal lagi sebab perkembangan dan kemajuan mereka lebih awal lah. Okay, so beliau berminat mengkaji anak-anak muda lepasan sekolah ni dari segi kerjaya, dari segi counselling, supaya. And then dia menubuhkan Broadwinners Institute, iaitu pertubuhan menjalankan beberapa program berkaitan dengan perkembangan bimbingan vocational. Okay. And then menulis buku Choosing a Vocation yang menjadi intipati kepada teori trait and factor. Okay, sebab kalau trait and factor ni dia memandang kepada faktor individu tersebut dan trait personality individu. Okay, bila sesuatu tu then kita bantu klien dalam pemilihan kerjaya. Okay, ada sesetengah teori macam contoh teori Engo, dia tengok pada family dibentuk oleh cara didikan ibu bapa. Okay, kemudian barulah lihat kepada pemilihan kerjaya tersebut, pemilihan kerjaya individu tersebut berdasarkan kepada cara mereka dididik. Okay, so berbeza pula dengan Holland. Holland totally melihat kepada personality individu dan juga minat individu tersebut bila memilih kerjaya. Okay, berbeza pula dengan Krumboltz. Krumboltz melihat kepada pembelajaran dan pengalaman dia sepanjang hayat tersebut, and then dalam pengalaman tersebut kemungkinan boleh diambil kira untuk membuat juga dengan Gizmo fokus kepada pemilihan kerjaya, bukan perkembangan kerjaya. And one thing, super teori yang itu membincangkan mengenai perkembangan kerjaya individu daripada lahir sehinggalah dia dalam usia retirement. Okay, so itu perbezaan-perbezaan teori yang kamu kena faham secara orang kata ringkas lah, okay, supaya you boleh fokus. Okay, boleh tak bila kita tanya mengenai teori trait and factor, so what is all about? Okay, apa perkara yang berkaitan dengan teori trait and factor, apa fokus dia. And then kalau you bila kita tanya mengenai teori Enro, so boleh kata bahawa okay, this is on family matters and so on. Okay, alright. Kita tengok kepada latar belakang teori. Okay, teori ni adalah teori terawal memfokus kepada kaedah pemilihan kerjaya berdasarkan keunikan individu. Okay, dia tengok kepada diri kamu sahaja. Okay, dia tidak tengok kepada you punya family dan sebagainya. Okay,
Model asas teori ini adalah untuk memilih pegawai personel dan penempatan dalam sektor industri dan agensi-agensi pendidikan. And then juga dikira sebagai serta point of view. Okay. Fokus kepada teori ni adalah trait, iaitu minat, kecenderungan, personality dan sikap. And then faktornya adalah mempengaruhi pemilihan kerjaya. Okay, trait tu bergantung kepada, memang totally melihat kepada diri individu tersebut. Okay, orang yang kita berdepan tu, and then kita congkil apakah minat dia, kecenderungan dia, personality dia, and then sikap dia. Okay, value dia. So itu adalah trait yang kita akan lihat dalam trait and factor ni. Okay. So gabungan dengan faktor iaitu apa yang mempengaruhi pemilihan kerjaya dia. Contoh bagi macam kamu lihat pada diri kamu sendiri, tengok balik kepada yang assignment yang saya suruh kamu buat hari tu, yang aktiviti kelas hari tu. Okay. Cuba tengok balik apa trait kamu dan apa faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya kamu. Okay, ada sesetengahnya yang saya tengok daripada history, dia melihat perkembangan kerjaya dia, pemilihan kerjaya dia dipengaruhi oleh ibu bapa ataupun keluarga. Ada yang pemilihan kerjaya dia dipengaruhi oleh persekitaran dia. Maksudnya dia melihat pada orang sekitar dia sepanjang masa dia sekolah rendah dan sekolah. And then ada orang dia minat faktor yang mempengaruhi kerjaya dia adalah bila dia tengok movie. Okay, bila banyak tengok movie, bila banyak tengok cerita kartun, so dia dapat idea daripada situ. Okay, minat dia macam mana. Okay. So tugas kita sebagai seorang kaunselor, kalau misalnya kata kita nak gunakan teori trait and factor ni, so kita kena gunakan, kita kena lihat betul-betul minat klien, kecenderungan dia, personality dia, sikap dia berkadar terus ataupun ada korelasi dengan faktor. Okay, faktor yang mempengaruhi dia buat keputusan kerjaya. Okay. Teori ni pun sebenarnya banyak digunakan bila dalam sesi kaunseling kat Malaysia ni. Okey, konsep utama teori ni, teori ni mengandaikan bahawa trait pada individu adalah unik. Okey, setiap individu tu berbeza. Okey, dan dapat disesuaikan dengan keperluan sesuatu pekerjaan. Okey, dalam perbezaan individu tu, dalam minat dia terhadap sesuatu perkara tersebut, boleh kita matchkan dengan pekerjaan yang ada, yang di fikiran dia lah, maksudnya ambition dia. Okay, so basically kalau misal kata kita kita jumpa individu, sometimes kita tengok kepada minat, personality, bakat, nilai sikap dan pencapaian. But saya aware bila saya dah berada dekat universiti, bekerja dengan universiti, saya aware kadang-kadang perkara ni tidak berlaku dalam sebahagian pelajar yang masuk ke universiti. Okay. Most of them, bila dia buat keputusan untuk ambil course ni, bergantung kepada apa yang diperkatakan oleh family, apa yang diperkatakan oleh guru, and some of you rasa macam bila ambil course ni, masa isi borang tu dia adalah pilihan, and then 1, 2, 3 je yang betul-betul kamu isi mengikut apa yang kamu minat. The rest tu macam seolah-olah kamu just ambil je, pick up je. So problemnya bagi student adalah bila dia dapat daripada pilihan yang bukan pilihan yang difikirkan, yang dia just letak saja. Itu yang jadi permasalahan. And actually saya rasa kamu dah tahun 3 kan. Mungkin kalau misalnya kata kamu banyak berinteraksi dengan kawan-kawan kamu yang lain bidang, mungkin kamu akan banyak dengar juga mengenai isu tersebut. Okay, yang mana mereka just ada yang disuruh oleh family ambil bidang ni dan sebagainya, and then ada yang kata ambillah bidang apa pun asalkan kamu masuk universiti. Itu adalah orang kata syarat-syarat family, tapi daripada individu tu sendiri mungkin ada konflik. Okay, sebab itulah perlunya kamu ada di sini untuk membantu mereka berhadapan dengan konflik tersebut dan menetapkan semula jalan hidup mereka.
mengikut pada apa yang ada sekarang ni. Okay, but remember setiap individu di universiti ni walaupun dia ambil course tertentu, mereka masih lagi boleh memilih mereka boleh lagi memilih kerjaya yang mungkin berbeza dengan course yang mereka ikuti sekarang. So kat situ as a counsellor kita kena open and kita kena kita kena look forward lah pada apa keperluan klien sebenarnya. Okay? Alright. So yang kedua, okay. Bila kita tengok kepada kesesuaian individu untuk memilih pekerjaan, yang pertama sekali kenali trait individu tersebut. Okay? Apa personality dia, bakat dia, minat, nilai sikap dan pencapaian dia. Okay? Semua ni perlu selari. As a counsellor, you must know apa itu selari. Okay? Personality dia sesuai dengan bakat dia, sesuai dengan minat dia, nilai sikap dia dan pencapaian dia sesuai dengan kerjaya yang dia tetapkan. Okay, contoh individu yang berpersonaliti extrovert. Okay. Extrovert and then suka menolong and then dia ada bakat komunikasi dan sebagainya and then dia minat tapi dia minat dalam bidang kejuruteraan. Okay. So nilai sikap dia dan pencapaian dia minat dalam bidang kejuruteraan cuma pencapaian dia tidaklah dia tak sambung belajar sehingga ke peringkat diploma ataupun ijazah. Okay. So dia ada SPM sahaja. Okay. Berdasarkan pada trait individu yang saya katakan tadi, so kat mana yang kamu boleh kat mana yang kamu boleh predict kerjaya yang sesuai dengan dia. Okay, siapa boleh jawab? Dia seorang yang extrovert and then suka menolong and then apa lagi tadi? Artistik sikit and then dia ada bakat dalam membaik pulih and then tapi dia minat dalam bidang engineering cuma pencapaian dia sekadar SPM sahaja. Okay, SPM tu pun result cukup-cukup makan dan tidak melayakkan dia untuk sambung ke peringkat diploma dan juga degree. So, any idea daripada kamu? Apa yang kamu boleh predict dengan pemilihan kerjaya individu ni? Guys, saya boleh jawab? Ke nak saya panggil? Ya. Jadi promoter ke Puan? Promoter creator. Promoter creator, okay. Kenapa katakan boleh jadi promoter creator kat situ? Sebab dia extrovert, suka berkomunikasi dengan orang, tolong orang untuk dapatkan kereta yang bagus. Okay, lagi. And then macam mana pula dengan dia punya minat dalam bidang engineering? Dia tahu berkaitan dengan alat-alat dalam kereta tu kan. Okay, very good. Okay, satu very good point. Okay, sebab bila orang yang minat dalam bidang engineering ni sebenarnya dia lebih suka kepada jentera. Betul tak? Pada jentera and then pada sesuatu yang membina something macam tu. So kereta adalah salah satu jentera yang mungkin dia minat kat situ dan very good match. Okay, siapa tadi nama? Zulaika. Zulaika. So lain, ada idea lain banyak lagi ni. Dia boleh explore banyak pekerjaan ni dengan point yang saya perkatakan tadi. Apa lagi?
Kalau misalnya kata dia nak jadi promoter kereta tadi, okey, apa yang diperlukan oleh dia yang kita boleh cadangkan untuk dia jadi promoter kereta. So apa lagi skill dan juga pencapaian yang dia perlu ada tu. Zulaikha ada idea kat situ? Tak ada. Zulaikha dengar tak? Dengar puan sekejap dia kena ada ijazah komunikasi kot. Apa dia? Ijazah komunikasi. Okey, sekarang ni situasinya adalah SPM dia tidak melayakkan dia untuk pergi sambung belajar ke tingkat diploma dan juga degree. So ke mana dia boleh pergi untuk tingkatkan dia punya skill? Dia tak boleh sambung degree kan. Ambil kursus mana tak tahu. Ambil apa? Kursus pemasaran. Kursus pemasaran. Okey, di mana? Lapan. Terbaik. Okey, tak apa. Dia boleh ambil kursus pemasaran di College Community yang mana bertaraf sijil. Okey. You kena explore SPM ni ada sesetengah mereka kalau misalnya kata tak berjaya masuk ke universiti. So mereka boleh pergi kepada institusi-institusi yang menawarkan sijil. Okey. So bila dia orang ada sijil kat situ, pergilah IKBN. Kalau misalnya kata dia minat dalam kemahiran, so boleh pergi kepada IKBN. Kalau dia minat dalam bidang macam pemasaran yang more theoretical ni, communication ni, boleh pergi kepada college community. And then dia boleh pergi kepada college yayasan juga. Okay, setiap negeri dia ada college yayasan dia sendiri yang mana memang ada berfokus kepada sijil, pemberian sijil dan sebagainya. Okay, boleh juga pergi kepada MARA. IKM, Institut Kemahiran MARA. And then boleh juga pergi kepada ILP, Institut Latihan Perindustrian. So banyak sebenarnya yang mereka boleh pergi walaupun mereka SPM tu sekadar cukup makan ataupun gagal dalam SPM. So ramai yang kata bahawa SPM ni everything. Okay, itulah yang menentukan jalan kamu. But pada saya, no. Actually, okay, dia SPM ni if you got a good result, you boleh cepat dapatkan pendidikan dan juga boleh terus bekerja mengikut bidang yang kamu minat. Tetapi bagi individu yang tak ada, yang macam result tak berapa okey, dia masih lagi boleh dan mampu mencapai cita-cita dia. Dia walaupun nak jadi seorang engineer, dia boleh nak capai tetapi jalan dia agak panjang sedikit. Okay. For example macam yang individu ni tadi. Okay. Kalau pada saya dia ada banyak jalan sebenarnya nak jadi seorang engineer. Even seorang professional engineer. Okay. First tadi bila kita tengok kepada shortcut yang mana-mana dia boleh kerja lepas SPM. Fine. Okay, tadi boleh pergi kepada promoter and then biasanya promoter ni dia tidak memerlukan sijil khas. Okay. And then bila dia duduk kat tempat tu dia boleh belajar mengenai kereta dan sebagainya. So dia boleh terus bekerja as a promoter. But if dia nak pergi lebih jauh and dia kata saya nak juga jadi engineer. Bila tengok result dia macam tu, still boleh jadi engineer. Okay. Cara dia macam mana? Okay. First kali dia pergi kat mana institusi yang menawarkan sijil. Sijil yang berkaitan dengan apa yang dia minat. Contoh dia minat otomotif. Jadi kan, okay, kita ambil idea Zulaikha tadi. Dia minat kepada otomotif and then dia nak jadi engineer dalam engine otomotif. Okay, yang tu very specific pula kan. Okay, ataupun dia nak nak fokus kepada kejuruteraan. Okay,
mechanical engineering lah. Mechanical engineering pun ada sedikit sebanyak berkait dengan automotive ni, tapi dia more to mechanical engine itu sendiri. Okay, so dia nak juga jadi satu hari saya nak jadi engineer on mechanical, nak juga. Boleh, tak ada masalah. Okay, sekarang kita bantu dia untuk jadi mechanical engineer. Okay, first kali bila dia habis SPM tersebut, then kita lihat apa opportunity dia untuk buat sijil. Okay, sijil di institusi-institusi pendidikan yang more to TVET. Okay, TVET ni lebih kepada teknologi dan juga sains dan teknologi lah. And then kita tengok kita ada IKBN, kita ada ILP, kita ada Politeknik, dan kita ada juga college community, and then college community dia tak tawarkan yang engineering, tak banyak ditawarkan dalam engineering. Okay, and then ada college kemahiran marang. Okay, so semua ni dia boleh pilih untuk, especially ILP lah, dia boleh pilih untuk dapatkan sijil di situ. Okay, so bila dapat sijil dalam tempoh 2 ataupun 3 tahun dia belajar, and then sijil tu sebenarnya melayakkan dia untuk dia ambil diploma dalam bidang engineering. Okay, so bila dah dapat diploma, then dia boleh terus pergi pada degree. At last dia boleh jadi engineer. Cuma perjalanan dia agak panjang berbanding bagi orang yang cemerlang SPM. Kalau orang yang cemerlang SPM, lepas SPM tu dia boleh terus masuk matrik hanya setahun, and then 4 tahun dalam bidang engineering di universiti. Okay, ataupun bila dah cemerlang SPM dia boleh terus ambil diploma 3 tahun, and then dia sambung lagi 3 ataupun 4 tahun di universiti. Okay, so jalan dia cuma perlu tambah pada sijil tadi. Okay, perlu ada sijil and then baru boleh masuk diploma dan juga degree. Okay, faham But dalam bidang engineering, if you ada diploma, you punya value tu sebenarnya lebih tinggi compare tu kalau you ada degree sahaja. So that's why macam saya personally lah, this is not for all, tapi macam personally untuk saya advise family sahaja kalau as a counsellor kerjaya saya akan tengok kepada klien and keperluan mereka. Tapi kalau pada family saya sendiri, my personal view memang saya suggest untuk diorang ambil diploma walaupun keputusan mereka bagus. Okay, sebab apa? Sebab sebab bila dah ada diploma, you dah ada satu sijil yang memang laku di pasaran kerja satu. Satu lagi, bila you ambil diploma, you dah spesifik bidang kamu. Okay, lepas SPM ambil diploma dah dapat bidang yang spesifik. Okay, so bila nak sambung degree, terlalu mudah untuk kamu dapat bidang yang sama dengan diploma tersebut. Mudah untuk kita dapat. Okay, so secara tak langsung jalan dia untuk capai apa yang dia nak tu tinggi. Compare tu kalau dia buat matrik, and then bila matrik kat situ memang kena betul-betul fokus. Kalau you nak jadi engineer, you punya pointer must be 3.5 ke atas. Barulah boleh masuk bidang engineering di universiti. But if something happen masa dia dekat dalam dekat matrik tersebut, result tak berapa okey, then dia tak, bila nak apply untuk universiti, agak tipis untuk dia dapat bidang tersebut, bidang engineering yang dia nak. So kat situ sebenarnya bila matrik mempertaruhkan sesuatu yang agak besar dalam hidup dia lah. Tapi benda tu tak implement pada semua. Kalau misalnya tak ada pelajaran cemerlang, so dia boleh je buat dengan baik. But my personal opinion to my family lah especially, bila you pergi kepada diploma and then you dah fokus pada bidang dan minat kamu. So kamu tak akan lari dah daripada bidang tersebut. So bila nak ambil degree lebih mudah. Okay, ikut pada bidang yang kamu minat. Okay, so kat situlah risiko bila kita ambil matrik. So bila nak sambung degree, mungkin kat situ ada risikonya. Okay, kemungkinan kita tak boleh dapat offer seperti mana yang kita harapkan.
Okay, so itu perbezaannya lah. But kalau misalnya kata itu my personal opinion on family. Tapi kalau misalnya kata dengan klien, saya akan tengok all those thing yang mereka consider. Okay, all those thing yang mereka consider. Kalau mereka consider on short term study, so mungkin kita akan advise dia untuk go to matrix, but masa matrix tu betul-betul fokus supaya kamu tak kecundang masa result tu nanti. Okay, so itu antaranya what is career counselling all about. Okay, alright. Then yang step kedua, bila kita dah kenal dia punya trade dan sebagainya, and then dapatkan pula maklumat kerjaya. Okay, macam tadi kan, macam dengan Zulaikha tadi kita dah bincang. Okay, so okay, ini yang kemungkinan dia boleh capai. Okay, bergantung pada apa yang dia nak secara maksimum lah. Macam saya tadi, saya katakan kalau dia nak jadi engineer. Tapi kalau misalnya Zulaikha tadi, Zulaikha katakan okay, dia boleh jadi promoter. Okay. So kat situ lepas daripada kita dah kenal semua perkara ini, match, and then kita dapatkan maklumat kerjaya. Okay, bantu klien tu dapatkan maklumat kerjaya juga. Okay. And then buat bacaan, tinjauan persekitaran dan keperluan sesuatu pekerjaan. Okay, bacaan you all tahulah melalui internet dan sebagainya. And then tinjauan persekitaran tu klien mungkin kita boleh suggest dia untuk tengok kepada persekitaran kerja. Benda ni bukanlah maksudnya tinjauan persekitaran tu dekat logistik, tentu tak. Okay, you boleh buat juga melalui online. Okay, tengok kepada study berkenaan dengan bidang yang dia minat tersebut. Okay, and then keperluan sesuatu pekerjaan. Okay, bila kita kata keperluan sesuatu pekerjaan tersebut, okay, setiap pekerja mempunyai keperluan yang berbeza. Okay, contoh kalau dalam bidang engineering, basically masa kerja dia agak panjang. Okay, dan mereka berdepan dengan stres, berdepan dengan kata tekanan di tempat kerja yang berkaitan dengan producing thing. Maksudnya berdepan dengan permasalahan-permasalahan yang melibatkan produce target dalam satu company dan juga kepada kesesuaian dengan mesin yang dia nak handle. Okay, contoh kalau misalnya kata dia seorang engineer, mechanical engineering di company, di kilang lah biasanya. Okay, bila satu mesin rosak, dia diberikan beberapa jam untuk figure out apa permasalahan mesin tu dan dia kena baiki secepat mungkin. Okay, so itu pressure yang daripada company. Sebab kalau dalam sebuah kilang, mesin rosak untuk beberapa jam merugikan kilang tersebut sehingga beratus-ratus ribu. Okay, so kat situ dia orang berdepan dengan pressure. So kat situ bila dia dah tengok kepada keperluan sesuatu pekerjaan dan tinjauan persekitaran tu dapat membantu dia buat preparation. Okay, dia punya physical, mental and emosi dia bila nak jadi bila involve dalam satu pekerjaan tersebut. Okay, itu kalau engineering. That's why kadang-kadang kalau kita tengok engineering ni, kalau yang perempuan join engineering, at last kadang-kadang diorang tak terus pencen dengan jadi engineer. Okay, kadang-kadang diorang pergi move kepada guru ataupun dia move kepada office, kerja-kerja office walaupun di company engineering. Okay, sebab apa? Sebab sometimes keperluan dalam kerjaya tersebut tidak bersesuaian dengan keperluan seorang wanita. Okay, for example ini bukan nak underestimate wanita ke apa, but kita kena tahu who wanita is. Okay, apa perempuan tu? Okay, apa tanggungjawab dia? Okay, basically memang saya tengoklah ex student saya ataupun kawan-kawan saya yang ambil bidang engineering, at one point ada yang teruskan, okay, ada yang teruskan dalam kerja dalam sebagai engineer. Tapi ada yang
bekerja dalam bidang yang berkait dengan engineering. Okay, contohnya dia move kepada guru. Dia orang jadi guru lukisan teknologi ataupun juru teknikal ataupun guru kemahiran hidup ataupun sekarang ni RBT dan sebagainya. Dia move ke situ ataupun dia move kepada engineering company tapi fokus kepada office and management. Okay, why? Okay, sebab antaranya adalah faktor paling utama adalah faktor keluarga and then faktor macam mana dia boleh cope dengan stres di tempat kerja. Okay, faktor jantina pun ada. Okay. So bila macam ada setengahnya berhenti sebab berhenti ataupun tukar bidang sebab bekerja banyak dengan lelaki and then dari segi time kerja pun tak tentu masa and then secara tak langsung anak-anak macam mana keadaan anak-anak, keluarga. Jadi pertimbangan tersebut yang membuatkan mereka bertukar arah. Okay, bertukar arah yang mana lebih feminis dan sesuai dengan keperluan keluarga. Okay, kebanyakannya memilih ke arah itulah. Okay, bukan bermaksud wanita ni tak boleh nak pergi kepada bidang-bidang tertentu tetapi faktor-faktor tersebut. Okay, macam contohnya kalau misal kata individu tu mungkin dia dapat support daripada keluarga untuk take care of their children. Kalau dia ataupun dia tak ada anak ataupun mungkin dia tidak berkahwin and then kemungkinan besar individu tu boleh remain dengan environment kerja dia. Okay, itu cuma contoh dalam engineering saja. Okay, tak semua implement pada contoh-contoh tersebut. Okay, sebab tu kalau misal kata bila kita handle mengenai pemilihan kerjaya ni especially pelajar sekolah menengah ataupun pelajar universiti, kita kena pastikan mereka betul-betul memahami future kerjaya dia. Okay, barulah macam pilihan tu dia akan jadi lebih tepat dan juga sesuai. Okay, and then yang ketiga pemadanganan pekerjaan. Okay, berdasarkan takbulan antara trade dan pekerjaan. Okay, so bila perkara pertama dengan kedua you match and then dia okay, then you go on. Tapi bila pertama dan kedua ni match and then ada something yang macam dia rasa macam tak okay. For example kalau misalnya kata pelajar tu adalah pelajar perempuan tadi, yang kita bincangkan tadi adalah pelajar perempuan, dia minat dalam bidang engineering semua ni. Bila masa dia nak dapatkan maklumat pekerjaan tu, dia rasa macam ada something yang tak happy tentang pekerjaan tersebut. Okay, tentang norma pekerjaan tersebut. Jadi bila kita buat pemadanan pekerjaan tu kena fikirkan tentang dua perkara. Perkara pertama dan perkara kedua tadi. Basically, bila macam contohnya dia memang betul-betul minat dalam bidang engineering tetapi at one point dia rasa ragu-ragu untuk go on. Bantu dia untuk lihat pekerjaan-pekerjaan yang seangkatan dengan engineering tu. Okay, for example macam tadi saya katakan guru-guru yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya ataupun dia boleh jadi bekerja di di industri yang mana dia yang mana boleh untuk dia duduk di office ataupun dia bekerja sebagai orang kata pensyarah dalam bidang teknologi dan sebagainya. Okay, maksudnya kita cuba padankan keperluan dia, minat dia dengan dengan pekerjaan yang dia mampu laksanakan. Okay. So bila kita complete pada 3 step ni, kita akan dapat capai kepuasan dan peningkatan produktiviti di tempat kerja bagi seseorang individu tersebut. Okay, faham Ini konsep utama bagi trait and character. So ada yang tak faham? Okay, faham, bagus. Alright, kekuatan teori ni, dia bersifat parsimony, iaitu penyataan ringkas dan ilustrasi idea-idea mudah dan jelas. Kita tengok kepada illustrate pada
sesuatu yang macam nampaklah dia akan nampak gambaran-gambaran tersebut mengenai diri dia dan juga mengenai future dia, and then dia boleh pilih kerjaya yang sesuai. Okey, menjadi asas dan perangsang kepada penyelidikan terhadap kerjaya. Contoh penerbitan buku Dictionary of Occupational. Okey, menyediakan inventory dan psikometrik untuk mengukur trait secara objektif. Okay, so trait and factor ni ada banyak inventory, sangat banyak inventory yang berkaitan dengan dia. So kita boleh ukur juga kat situ, boleh ambil juga kat situ. Okay, Dictionary of Occupational Title ni sebenarnya bagus untuk dibaca. Okay, bagus untuk kita tahu. Okay, apa match yang diperlukan untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Okay, so apa kelemahan teori ni? Okay, gagal menangani proses membuat pemilihan kerjaya. Okay, kalau misal kata you tak mampu nak matchkan antara number 1 and number 2. Okay, kat situ sukar untuk kamu dapatkan pemilihan kerjaya tersebut. But to me, as a counsellor kerjaya, kita akan cuba find out kekuatan klien, trait dan trait klien supaya dapat match dengan faktor yang dicari. Okay, so this is not pada saya bukanlah satu kelemahan sangat, cumanya mungkin boleh jadi kelemahan pada diri individu itu sendiri, macam diri kaunselor itu sendiri kalau tak boleh find out apa yang dia nak sebenarnya. That's why saya kata sesi kaunseling kerjaya sebenarnya agak panjang. Okay, and then kurang pendekatan terhadap faktor biologi, geografi dan sosiologi yang turut memberi kesan kepada pemilihan kerjaya. Okay, kurang pendekatan terhadap faktor biologi, geografi dan sosiologi. Okay, yang ini dalam teori ni dia memang tak bincang mengenai faktor biologi. Okay, contoh faktor biologi ni, okay, kalau misal kata seseorang individu tu sama ada OKU ataupun kerjaya tersebut memerlukan orang kata padanan biologi yang sangat tinggi. For example kerjaya apa, iaitu pramugari, kerjaya-kerjaya yang memang memerlukan dia akan ukur ukur berat badan ataupun tinggi yang yang memerlukan kerjaya yang memerlukan IQ yang tinggi, IQ yang pada tahap-tahap tertentu. Kat situ kita tak bincangkan dalam teori ni. Okey. Contoh kalau misalnya kata seorang individu tu dia nak sangat jadi model. Tapi kalau dia tak cantik tak apa, sebabnya teknologi sekarang orang tak cantik pun boleh jadi cantik. Bila dah touch up dan sebagainya. Tapi kalau dah dia tak cukup tinggi, so macam mana dia nak jadi model? Boleh, tapi bukanlah model terkenal. So dia bolehlah jadi model untuk pakaian-pakaian tertentu atau dan sebagainya. Okay, so kat sini tidak dibincangkan. So inventory dan psikometrik dikatakan mendiskriminasi kaum minoriti dan wanita. Tiada kajian kesahan yang mudah memberi kepercayaan pada golongan tersebut. Okay. Yang ini sebenarnya isu inventory dan psikometrik ni sebenarnya banyak diperkatakan kalau misal kata kadang-kadang dia ada diskriminasi terhadap Western and Eastern, diskriminasi terhadap kaum wanita dan sebagainya. Okay, contoh diskriminasi ni berlaku kalau kerjaya tersebut memang kebanyakannya dipelopori oleh satu jantina. Okay, for example engineering. Majoriti lelaki, guru majoriti perempuan, tetapi guru tak ada masalah dari sudut diskriminasi. Okay, so kalau kalau lelaki nak jadi guru sangat dialu-alukan. Okay, so itu antaranya lah. Alright, so aplikasi teori ni dapat mendiagnose kekuatan dan kelemahan secara objektif, okay, berdasarkan ujian untuk tujuan pemadanan kerja dan pemilihan sesuatu bidang itu. Okay, klien dapat menggunakan data yang diperolehi untuk proses membuat keputusan kerjaya. Okay, daripada step 1 to 3 tadi, so klien memang sangat-sangat membantu klien untuk buat pilihan kerjaya tersebut. Okay, so rumusannya adalah
Teori ni adalah teori terawal yang menerangkan proses pemilihan kerjaya berdasarkan teori perbezaan peribadi individu. Individu mempunyai corak kemampuan yang unik, mempunyai trait-trait tertentu yang dapat diukur, konsisten dan selaras dan ada hubungan dengan keperluan asas dalam beberapa jenis pekerjaan. Teori yang bercorak kognitif yang memudahkan proses pemilihan kerjaya, terutama apabila maklumat yang tepat tentang diri diperoleh. So tanggungjawab sebagai seorang kaunselor adalah mendapatkan maklumat yang tepat tentang diri klien tersebut dengan memilih inventory yang bersesuaian untuk individu tersebut. Faham setakat ni? Kita dah habis untuk teori super. Saya rasa kita take 10. 8.53 kita akan start balik pukul 9.03 untuk masuk kepada teori Enro. Sebelum saya nak masuk pada teori Enro, nak buka juga ada apa-apa persoalan. Tengok ada soalan kat sini. Klien tu nanti bebas ke? Siapa tanya? Rabiatul Asia. Rabiatul Asia tanya, boleh klien tu nanti bebas ke? Bebas tu maksudnya macam mana ni Rabiatul? Boleh ambil di kalangan kawan-kawan. Saya purposely saya nak kalau boleh kamu cari bukan daripada kalangan kawan-kawan tu. Ada share apa-apa dekat skrin, so saya dan kawan-kawan bilik blank. Masalah kamu ni dah settle ke Ain Nadira? Awal-awal tak ada je puan. Tapi tak boleh nak scan attendance lagi lah. Alright. Yang lain ni. Kalau nak ambil kawan-kawan boleh tapi bukan dalam bidang yang sama. Ataupun dia tapi bergantung juga pada teori yang kamu nak guna. Kalau misalnya nak ambil kawan-kawan ni. So saya rasa tak apa kot sebab musim pandemik ni susah nak cari klien luar. So boleh nak ambil di kalangan kawan-kawan juga tapi bukan bidang yang sama. Faham Bukan bidang counselling. Alright. So tak ada apa nak tanya. Kalau tak ada kita rest sekejap. So, kita jumpa pukul 9.03 untuk kita Puan. sambung teori Andrew. Ya saya. Rabiatul dia tanya. Inventory tu pilih mengikut teori yang kita pilih lah kan? Tak semestinya. Dalam kaunseling kerjaya, teori yang kamu pilih adalah untuk mengkonsepsikan ataupun untuk melihat klien kamu. Untuk untuk kita match background klien tersebut. Tetapi bila dah masuk kepada intervensi, inventory dan sebagainya, you all boleh ambil apa-apa inventory walaupun daripada teori-teori lain. Faham Okey puan, terima kasih. So sementara tu boleh scan kehadiran. See trees of green. I see them blue. And I think to myself, see skies of blue. Pleasant days. See trees of green.
Put your hand thinking I could live so many nights thinking I learned
Okay. Dah ada rehat dah semua? Sempat makan? Okay. Guys, you all dah ada ke belum? Kat dalam ni. Hai Fatia. Hai Puan. Okay. So tadi mengenai teori PN factor, ada apa-apa nak tanya lagi? Ada yang tak faham? Okay, so kalau tak ada, kita akan masuk kepada teori Enro. Okay. So ringkasan bagi teori Enro, nama asal dia adalah Enro, dia gunakan nama dia sendiri, and then dia lahir di Denver, Colorado tahun 1904, iaitu 120 tahun yang lepas. Okay, 117 tahun yang lepas. Okay. Dia meninggal pada Mei 29 di Arizona. Okay. So education dia bachelor's in 1923 and master 1925 and degree from the University of Denver. She received PhD on 1933. Okay. So dia punya pekerjaan adalah lecturer dekat Harvard Graduate School of Education and University Arizona. Okay, so latar belakang teori ni, okay. Enro ni dia adalah clinical psychologist, okay. Consider the impact of children early child rearing environment on their later career. Okay. Dia teori ni dia tengok kepada kesan, okay, kesan terhadap pendidikan anak-anak daripada ibu bapa dia. Okay, so kesan tersebutlah yang akan memberi kesan pada anak-anak untuk membuat pemilihan kerjaya. Okay, semacam mana cara mereka dibesarkan. Okay. Dia tengok berdasarkan kepada teori Maslow, okay, hierarki keperluan Maslow iaitu needs theory. Jadi Rowe dia suggest that unmet needs become important motivators in occupational choice people make. Okay, so kalau misalnya dia kata macam contoh unmet need ni macam contoh dalam level yang paling bawah sekali, okay, dalam hierarki keperluan Maslow tu dia ada berkenaan dengan fisiologi. So fisiologi tu termasuklah makan, minum dan kesihatan. Okay. So kalau misalnya kata tak termasuk dekat situ, macam maksudnya anak-anak ni diberi makan, minum dan tempat tinggal tapi tak ada unsur-unsur keselamatan. So kadang-kadang mereka kan pada perkembangan diri mereka. Maksudnya contoh masa dia orang kecil ni keselamatan bagi mereka kurang. Okay, macam mereka rasa tak selamat bila duduk di rumah dan sebagainya. So ada juga di kalangan anak-anak ni yang memilih untuk jadi anggota-anggota yang berkait dengan keselamatan. Okay, maksudnya anggota bomber, polis ataupun tentera. Okay, itu antara teori Enro punya career choice. Okay. And then teori ni menggabungkan teori personality dan klasifikasi pekerjaan. Okay. Tengok kepada, dia ada kelas-kelas pekerjaan di sini, nanti kita akan tengok. And then pengalaman awal kanak-kanak di rumah bersama ibu bapa merupakan asas kepada pembentukan personality dan sikap terhadap pemilihan kerjaya tersebut. Okay, so pembentukan personality anak-anak dekat rumah tu memang sangat-sangat dipengaruhi oleh macam mana cara ibu bapa mendidik. Yang ini actually saya sangat setuju. Okay,
bila kita sebagai ibu bapa tu, bila kita mendidik anak, anak tu akan terbentuk mengikut acuan kita. Okay, so sometimes pilihan kerjaya yang dibuat juga mengikut pada acuan ibu bapa itu sendiri. Okay, tingkah laku ibu bapa sebagai model dan tauladan dalam menentukan orientasi pemilihan kerjaya anak-anak. Sometimes kalau misalnya kata dia rasa tingkah laku ibu bapa terhadap dia, contoh kita banyak berikan dia kasih sayang, and banyak berikan dia peluang. So dia akan mencari pekerjaan yang lebih berautoriti. Okay, dia jadi individu yang ada autoriti. Okay, fokus kepada dua bahagian iaitu hubungan semua bidang pekerjaan dengan latar belakang keluarga dan juga pengalaman layanan ibu bapa semasa kanak-kanak. Okay, so kat sini memang nampak pada kalau misalnya kata dia ada bila dia melihat pada sesuatu pekerjaan tu, kadang-kadang dia melihat juga kepada latar belakang keluarga dia. Siapa keluarga dia tu. Okay. Sometimes pegangan-pegangan keluarga pun akan mempengaruhi kepada pemilihan kerjaya individu. Okay, for example contohnya ni memang selalu kamu dengar. Okay, bagi keluarga yang mungkin kebanyakannya adalah di kalangan pendidik, cikgu. So, ramai di kalangan mereka menggalakkan anak untuk jadi cikgu ataupun dalam bidang pendidikan. Okay, and sometimes kalau you perasan, kadang kalau kita tengok orang kampung kita ke ataupun orang di sekeliling kita ke, kalau mak ayah dah bisnes, anak mesti jadi bisnes. Businessman atau businesswoman kan. Ataupun kalau misalnya kata mak ayah cikgu, anak-anak mesti seangkatan. Maksudnya pergi kepada bidang perguruan ataupun lain sikit pergi kepada bidang perniagaan. Okay. Ataupun kalau misalnya kata seorang individu tu dia di kalangan engineering ataupun accountant, sometimes mesti ada di kalangan anak-anaknya yang follow juga dalam bidang tersebut atau yang seangkatan dengan dia. Contoh duduk di bidang yang perlu HR, accountant semua. Okay. So Enro ni pun satu teori yang interesting bagi saya, okay. Yang mana kalau misalnya kita tengok klien kita jenis yang family type, so saya akan gunakan Enro. Okay, macam dia kata dia sangat dipengaruhi oleh keluarga bila nak buat pilihan kerjaya ni. So saya akan gunakan teori Enro. Okay, sebab dia akan lebih banyak bantu klien untuk melihat. Alright. So, okay. Ro identify 3 primary model of children. Okay. Rearing environment. Okay, yang pertama emotional concentration, iaitu overprotection, over demanding parent. Okay, avoidance, neglecting needs. Okay, maksudnya diabaikan dengan keperluan dia. And then acceptance, physical and psychological needs are met. Okay, maksudnya yang ini ibu bapa yang memang melihat kepada physical and psychological anak-anak secara sepenuhnya. Okay, jadi Rose suggest individual choose occupation fields based on their need structure. Okay, so tengok kepada keperluan dalam hidup kita. Kalau misalnya kata anak yang emotional concentration ni ada bidang-bidang tertentu yang mungkin dia orang akan involve. Okay, yang avoidance ada bidang tertentu, and acceptance ada bidang-bidang. Okay. So kita tengok kepada latar belakang teori juga. Okay, individual can be grouped into different types of personality. Okay, so setiap individu tu boleh dikelompokkan mengikut perbezaan kepelbagaian jenis personality mereka. Okay, yang kedua kita akan tengok kepada terdapat beberapa pekerjaan tertentu yang sesuai dengan jenis personality yang dimiliki oleh individu tersebut. Okay, memang bila dia dah ada dia punya personality, and then kita tengok ada juga pekerjaan yang sesuai. And kesimpulannya setiap individu mempunyai personality yang unik untuk membolehkannya bekerja dalam jenis pekerjaan.
So personality yang unik bagi Andrew adalah personality yang dibentuk oleh keluarga dia. Alright, so konsep of theories ni, okay, kita tengok kepada konsep teori ni, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya mereka ada 3. Okay, yang pertama genetik, and then yang kedua psychic power, tenaga psikik, dan juga hierarchy of needs. Okay, keperluan hierarki keperluan. Okay, so hierarchy of needs ni yang kita kena tengok juga kepada Maslow hierarchy of needs. Okay, so ini adalah Maslow hierarchy needs. Okay, so kita tengok kat bawah sekali, physiological, breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis and accretion, and safety, security, love and belonging, so okay, friendship, family, sexual intimacy, self-esteem, self-actualization. Okay, so ini all about Maslow tu sendiri. Okay, so nanti boleh study dengan lebih detail berkenaan dengan hierarki ni. So kita akan tengok kepada hierarki yang di-highlight oleh Enro saja dalam kelas ni. Okay, so kita tengok the concept of theory. Sorry, tadi tak terang lagi. Okay, so genetik ni adalah faktor pewarisan atau biologi seperti ketinggian, kecantikan dan kecacatan. Okay, contohnya kalau kat sini kalau orang rabun okay, tak sesuai untuk jadi pilot. Okay, kalau misalnya kata seorang yang cantik tu sesuai untuk jadi model ataupun pramugara ataupun pramugari. Okay, so itu adalah faktor pewarisan keluarga yang ada. Okay, and then psychic power, okay, keperluan asas seperti kasih sayang dan keselamatan akan membentuk tenaga psikik yang akan mempengaruhi bidang kerjaya individu tersebut. Okay, so keperluan asas lah macam kasih sayang dan keselamatan ataupun fisiologi tadi kalau dipenuhi akan membentuk tenaga psikik kamu dan akan mempengaruhi bidang pekerjaan kamu sendiri. Okay, and then hierarchy of needs, keperluan yang di-highlight oleh Maslow, okay, iaitu kekuatan untuk memenuhi sesuatu keperluan merupakan sumber motivasi untuk menggerakkan individu. And then pengaruh genetik dan perkembangan motivasi menentukan keunikan dalam pencapaian seseorang individu. Okay, so kalau misalnya kata pengaruh genetik dan perkembangan motivasi ni memang dia sangat selari lah. Kalau misalnya kata contoh kamu ada kamu ada struktur tubuh badan yang sangat bagus untuk jadi model. Okay, so dan kamu pun memang berminat sangat nak jadi model dan sangat bermotivasi untuk menjadi model. So basically individu yang macam ni daripada kecil mungkin dah dididik oleh ibu bapanya untuk menjaga penampilan dan menjaga kulit, menjaga apa sahaja yang berkaitan mengenai kecantikan. Okay, for example, boleh tengok tak anak cipta macam mana? Beza tak dengan cara kamu dibesarkan? Agak-agak anak cipta tu akan jadi apa? Of course kita nampak cara dia grooming tu, anak dia mungkin satu hari nanti akan jadi artis juga kan. Okay, tengok pula perbezaannya anak Siti Nurhaliza. Macam mana dia train anak dia? Okay, adakah sama macam anak cipta? Lain kan, anak cipta siap dah boleh make up sendiri, kalah korang semua kan. So tengok kepada cara mereka membesarkan anak-anak tersebut dan anak-anak tu akan secara tak langsung dia dah get into career sebenarnya. Okay, kalau kita tengok anak Syah dengan awal kan. So dia dah involve kepada reality TV dan juga dah involve kepada pengacaraan. Jadi macam asal pada parent dia macam tu and then get involved juga dengan pekerjaan anak-anak.
Okay, so tak mustahil kamu juga dalam golongan yang seperti itu. Okay, yang mana kita ni dah sudah diasaskan oleh ibu bapa kita. Letakkan asas oleh ibu bapa kita dalam diri kita untuk apa kita akan jadi. Something macam tu. Menarik sebenarnya teori Enro ni kalau kita tengok. Okay. Alright, so kita tengok kepada gaya layanan ibu bapa parental style, friendly, converge, and cold and rejecting. Okay, kita tengok kepada friendly dulu Okay, friendly dulu iaitu gaya layanan ibu bapa yang mesra. Okay. First kali friendly understanding. Friendly understanding ni dia macam mesra dan memahami dan juga bersahaja dengan anak-anak. Okay. So mereka memberikan kasih sayang yang sederhana kepada anak-anak, memberikan perhatian pada masa lapang dan ada peraturan tapi tidak dilaksanakan. Okay. Friendly understanding. Sometimes dia ada peraturan tapi sometimes tidak dilaksanakan dengan begitu rigid lah. Okay. So bergantung kepada situasi anak tersebut. Kalau saya kata anak tu memang tak boleh nak buat dengan, tak boleh nak follow dengan peraturan, so dia macam ada negotiable lah kat situ. And then friendly friends iaitu seorang yang mesra, pengasih kepada anak-anak, yang dia boleh jadi kawan-kawan pada anak-anak. So ibu bapa ni dia beri kasih sayang pada anak, bantu anak menyelesaikan masalah penting dan rumit dan beri pujian dan kebebasan yang munasabah. Okay, so friendly friend ni adalah antara golongan ibu bapa yang memang very close to anak-anak dan sangat memberi bimbingan kepada anak-anak. Okay, guidance family. Okay, and then kalau kita tengok kepada converge, okay, extreme protect, terlampau melindungi. Okay, penuhi segala keperluan anak, memanjakan anak, beri pujian dan ganjaran berlebihan dan campuri urusan anak. Okay. And parents sekarang ni banyak yang jenis macam ni. Terlampau melindungi. Pada mereka buat macam tu sebab sayangkan anak-anak. But actually pada saya macam it spoil anak tu sendiri. Okay. Ada yang macam parent macam apa keperluan anak semua dia buat. Okay. Basically as a parent memang keperluan anak tu perlu kita sediakan. Tetapi taklah semua. Contoh. Okay. Bila anak berusia 3 hingga 5 tahun, diorang nak basikal. Okay, diorang nak yang sekarang ni lah, antara tools yang ada pada anak umur 3 hingga 5 tahun ni, mesti ada basikal, kasut roda, skuter, something like 3 perkara ni sebenarnya perkara yang sama. Okay, you boleh beli salah satu sahaja pun dengan mereka. Tapi ada jenis yang terlampau melindungi, dia just penuhi semua keperluan anak dia. Dia belikan basikal, dia belikan skuter, and then dia belikan kasut roda tersebut. And sometimes bila berkawan dengan jiran-jiran, anak-anak jiran, diorang quite impressed juga dengan anak tersebut yang ada semua benda. But at last, diorang hanya boleh pakai dalam satu masa yang sama kan. Okay? Itu antaranya lah, memenuhi segala keperluan anak yang mana unnecessary. Okay? Necessary if you get one. Tapi kalau dah lebih daripada tu, dia dah jadi unnecessary dah pun. Okay? Tak guna pun untuk semua permainan tu. And then beri pujian dan ganjaran yang berlebihan. Okay, kalau misalnya kata anak buat ni, okay, puji, beri ganjaran berlebihan sampai diorang jadi manja. Okay, and then sampaikan bila berjumpa dengan individu yang quite tidak memberi pujian, diorang dah buat tapi tak memberi pujian, itu akan demotivatekan anak tersebut. So itu membentuk anak tersebut untuk jadi lebih fragile. Okay, macam contoh bila kita dengar macam kita cakap just tegur saja benda tu macam perlu. Contoh bila dah makan, letak makanan pinggan dan cawan bersepah-sepah.
Okey, anak dalam usia 7 tahun dan ke atas, mereka dah boleh diberi arahan ataupun dah boleh diberikan peraturan bahawa kalau dah lepas makan, at least letak pinggan di tempat yang sepatutnya. Bukanlah bersepah-sepah macam tu. Okay. So ada certain orang bila dah ajar macam tu, fine anak dia buat. Tapi kalau misalnya ada yang jenis yang manjakan anak, and then anak tak buat, then kita just tegur saja. Okay, ambil ni letak dekat sinki. Ada tu boleh respon sampai menangis, sampai macam tarik muka dan sebagainya. Okay, it makes the children fragile on their heart lah. Hati dan perasaan tu. And sometimes jenis yang macam ni, anak yang macam ni orang tengok pun macam agak rimas juga kan. Okay. And then extremely demanding. Okay, terlampau menuntut ni pun satu hal pula. Okay, bertentangan pula dengan terlampau melindungi. Okay, yang mana peraturan yang keras, dia mempunyai peraturan yang memang sangat strict. Okay, tegas dan tak boleh membantah, cenderung mendenda dan membatasi hubungan anak dengan rakan sebaya. Okay, so kalau ibu bapa jenis macam ni, jadikan anak tu pula lain pula personality dia. Okay, budak tu jadi penakut, jadi tak hormat. Sometimes orang boleh jadi tak hormat orang tua, and then self esteem rendah sebab banyak perkara diaturkan oleh parent. Okay, so satu lagi cold, rejecting, dingin dan menolak, okay, mengabaikan. And then first kali cold, avoid, dingin, mengabaikan. Parent ni kurang memberi perhatian dan kasih sayang, beri penjagaan fizikal yang minimum dan selalu tidak menepati janji. Okay, cold, avoid ni sebenarnya banyak juga berlaku dalam negara kita yang mana kebanyakannya adalah di kalangan ibu bapa yang bekerja. Okay, kebanyakan ibu bapa yang bekerja ada juga yang tergolong dalam golongan ni. Okay, dia tak mampu memberikan perhatian dan kasih sayang. Just imagine macam pada saya lah, macam saya pun seorang yang bekerja, suami isteri. Jadi bila dah macam tu, kita memang ada tendensi untuk jadi macam ni kalau you tak aware. Okay, yang mana kita akan keluar rumah daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang untuk bekerja. So, of course kita keluar awal daripada tu. Pukul 7 anak-anak dah, pukul 6 anak-anak dah bangun, pukul 7 anak-anak dah pergi sekolah. Okay, ibu bapa pun pergi kat tempat kerja around pukul 7. Okay, and then pukul 5 petang balik kerja, anak-anak habis sekolah pukul 1 petang. So 1 petang ibu bapa habis kerja pukul 5 petang. Basically kebanyakan anak-anak tu diletakkan di mana-mana rumah penjagaan untuk mereka take care lah dalam diri, take care. Sampailah pukul 5 petang. 5 petang ibu bapa baru je keluar daripada office. So sampai kalau misalnya kata dekat Terengganu ni okey lah, tak ada jam, tak ada apa kan. Tapi macam mana pula dengan yang kat KL tu? Okay, kadang-kadang kebanyakannya kalau di bandar-bandar sibuk, pukul 7, pukul 8 baru sampai rumah. So bila sampai rumah, anak-anak dah lapar dan sebagainya. So ibu bapa sampai rumah terus kena pergi masuk dapur, masak ataupun singgah kat mana-mana beli makanan, masuk dapur, ini kena settle down everything bagi anak-anak makan. Sometimes tak sempat pun nak bersembang masa makan. So bagi anak-anak makan, and then ibu bapa perlu bersiap pula nak solat, nak ngaji dan sebagainya. And then malam pukul 9 lepas Isyak anak-anak dah kena buat kerja sekolah. So bila anak-anak buat kerja sekolah, of course mak ayah pun mesti kena, sama ada mak ayah tengok ataupun mak ayah just biar anak-anak yang pandai buat kerja sekolah sendiri tu buat. And then pukul 10 anak-anak dah tidur. So if parent tu sendiri tak aware dengan situasi tersebut, mereka mungkin tak aware bahawa mereka tidak beri perhatian pada anak-anak dan anak-anak rasa something dekat situ. Okay, so if parent tu tak ubah dia punya schedule dengan anak-anak, dia akan jadikan anak-anak tu rasa bahawa mereka kurang diberi perhatian dan kasih sayang. Itu yang jadi anak-anak rebel. Okay, anak-anak tu dia jadi seorang yang memberontak dan sebagainya. But if you are aware, macam contohnya
ada macam saya sendiri, saya aware. Okay, kerja saya 8 sampai 5. So basically masa sarapan pagi, bila kita sediakan sarapan and duduk sekejap 5 minit pun jadilah tanya itu ini sikit pada anak-anak, sembang-sembang sikit sambil buat kerja sembang. And then dalam kereta adalah best moment untuk saya. Okay, dalam kereta setengah jam, dalam kereta tu ruang yang sangat sempit. And then sempit lah, kita budak tak boleh nak berlari kan. Waktu dalam kereta tu lah sebenarnya kita boleh slow talk dengan anak-anak, kita boleh nasihatkan dia sebab bila kita nasihat dia orang tak boleh lari ke mana pun. Dia dalam kereta kan. kalau misalnya kata kita tegur dia ke apa ke, dia tak boleh lari dan dia orang kena dengar juga. Okay. So masa kita sembang dengan dia, kita cakap mana yang patut, nasihatkan dia sebelum pergi sekolah tu, and then bila balik sekolah masa dalam kereta, masa tu lah kita ambil peluang untuk sembang. Okay, kalau ibu bapa yang tak aware kan dalam kereta dia orang duduk sibuk. Yelah, time nak relax, okay, dengar lagu dan sebagainya. Padahal anak-anak ada kat belakang. Okay, itu perbezaannya. And then bila balik rumah, okay, bila time kita sediakan meals tu, boleh ajak anak-anak sekali sediakan meals dan sebagainya. And then sembang masa makan, and then masa buat kerja sekolah tu biasanya jarang sembang lah. Lepas buat kerja sekolah, sembang-sembang sebelum tidur, and then dia tidur. So at least ada interaksi antara ibu dengan anak. Okay, so kalau misalnya kata parent yang tak aware tentang perkara ni, banyak parent yang boleh jadi seorang yang dingin dan okay, cold avoid. Alright, and then yang kedua, cold abandon, iaitu dingin dan mengelak, mengabaikan. Okay, so let's sorry. Okay, cold avoid ni tadi, cold avoid adalah untuk yang dingin dan mengelak bukan dingin yang mengabaikan. Yang saya terangkan tadi adalah cold abandon. Sorry, silap. And then yang this one is cold avoid. Okay, yang mana ibu bapa bersikap dingin, tak ambil berat, selalu merendah-rendahkan kebolehan anak dan seringkali dia menghina. Okay, dah lah dia tak ada masa dengan anak-anak, and then dia hanya tengok kepada kekurangan anak sahaja. And then mudah bercerita ke orang mengenai kekurangan anak. Okay, itu adalah cold avoid. Alright, so ada yang faham? Mungkin bila discuss tentang ni, kebanyakan pada you all mungkin fikir kamu berada di mana kan? Okay, tapi kalau misalnya kata kamu berada pada tahap converge dan juga cold rejecting ni, janganlah salahkan parent kamu. Okay, cuba fahami mereka. You are counselor kan? Okay. And then nanti bila you all kahwin, make a better parenting style pada anak-anak. Okay. And then the concept of a theory, role career selection theory, hypothesis. Okay, hypothesis bagi teori pemilihan kerjaya ni. Okay, yang pertama, ibu bapa bersifat melindungi, menuntut dan pengasih akan menghasilkan anak-anak yang cenderung ke arah berorientasikan manusia dan macam tu jugalah dengan pemilihan kerjaya anak-anak. Okay, so anak-anak akan pilih kerjaya yang berkait dengan apa yang ibu bapa sarankan kat situ, yang ibu bapa didik mereka. Okay, ibu bapa yang mengelak, mengabaikan dan bersahaja akan menghasilkan anak yang cenderung ke arah tidak berorientasikan manusia. Okay, begitu. Itu juga dalam pemilihan pekerjaan dia. Okay. So kalau misalnya kata yang jenis melindungi, menuntut tadi, yang pengasih tadi, anak-anak pilih lebih berarah kepada berorientasikan manusia sebab anak-anak belajar komunikasi melalui ibu bapa. Tapi bagi ibu bapa yang mengelak tadi, avoidance tadi, so anak-anak akan lebih memilih kepada kerjaya yang tidak berorientasikan manusia. Okay, sebab mereka tidak tahu macam mana nak handle manusia itu sendiri. Okay. Dan yang ketiga, anak-anak yang terlampau dituntut dan terlampau dilindungi
kemungkinan berada dalam keadaan yang keadaan helah bela diri dan menjadi tidak berorientasikan manusia. Okay? Memilih kejaya yang tidak berorientasikan manusia. Alright, so ada sesetengah individu daripada keluarga yang ibu bapanya dingin atau mengabaikan dan menolak kemungkinan juga akan memilih kejayaan yang berorientasikan manusia dalam usaha mencari kepuasan. Okay, so kalau misal kata anak-anak ni lahir dalam parent yang macam abusive, diffuse, so mungkin dia boleh cari pekerjaan tersebut sebab dia rasa dia nakkan something di situ. Okay, so kita kena check klien kita tu macam mana. And then yang kelima, layanan dan asuhan yang mencukupi kepada anak-anak oleh ibu bapa yang pengasih dan bersahaja di samping faktor yang lain seperti kebolehan individu mungkin menjadikan keperluan hubungan interpersonal lebih daripada keperluan peribadi. Okay. So, ini dia yang dikatakan sebagai human oriented dan juga non-human oriented. Okay, so ni adalah main orientation and job selection daripada anak-anak tersebut. Okay, so human oriented, okay, anak-anak ni datang daripada keluarga yang mesra dan penuh kasih sayang serta diterima oleh ibu bapa. Kategori social enterprising, entrepreneurship dan juga keperluan untuk dimiliki dan kasih sayang. Okay. So apa bidang yang sesuai dengan human oriented ni lebih kepada social, bidang-bidang sosial dan juga bidang-bidang perniagaan, ekonomi dan sebagainya yang mana perlu bekerja dengan manusia. Okay. And then non-human oriented adalah datang daripada keluarga yang cold and ignorant family with enough emotional needs. Okay. And then kategori mereka adalah mereka akan memilih pekerjaan yang lebih dalam bidang realistik dan juga enterprising categories. Okay. And then keperluan untuk rasa lebih selamat. Sebab kadang-kadang ada individu yang dia rasa lebih selamat kalau tak bercakap dengan orang. So ada, saya rasa kamu semua ada jumpa juga. So dia lebih rasa lebih sesuai untuk berdiam diri compare to bercakap daripada menyakitkan hati orang or whatever. Okay, so groups and job orientations. Okay, tengok work orientation dia man, non-human, man. Okay, man ni adalah human. Okay, non-human and human. Okay, so kita tengok kepada service, business and organizations work lebih kepada human orientation. And then outdoor work, science, non-human orientation, technology. And then human orientation lagi general culture, art and entertainment. Okay, so boleh tengok ini sebagai guideline bila kamu lihat kepada perkembangan kejayaan anak-anak kalau kamu guna Endo. Alright, so job ranking, job description, yang ni you all kena faham lah bila nak handle client. Okay, sebenarnya secara general pun kita kena faham perkara ni. Okay, bagi professional and management, have a second and third degree. Second and third degree adalah tahap sarjana muda dan juga sarjana. Sorry. Second and third degree, sarjana dan juga PhD. Okay, second, third degree. First degree adalah sarjana muda. Okay. And then professional and management tu hold the first degree from recognized institusi. Maksudnya kamu bertahap kelulusan kamu adalah sarjana muda. And then partial professional adalah individu yang mempunyai diploma. Skill adalah yang mempunyai sertifikat, sijil sahaja. And then partial skill adalah orang yang tak ada academic qualification macam SPM. Not skill adalah kejaya yang no need to certain academic qualification. Okay, macam kejaya yang tak perlu academic qualification ni macam PA, macam yang hantar-hantar surat semua tu. Okay. Alright. Faham setakat ni?
And then kita tengok kepada relationship between human orientation and nama pemilihan pekerjaan dengan hubungan ibu bapa dan anak. So kat sini kita boleh tengok bila dia dalam keluarga yang dingin dan mesra, so bila mesra ni ada kasih sayang and then tak defensif, so dia mungkin akan berorientasikan kepada manusia dan sebagainya. Kita tengok ke dalam ni berdasarkan pada apa yang dah saya terangkan tadi. Alright, kelemahan dan kekuatan teori ni. Okay, kekuatan teori ni dapat mengutarakan pertalian antara persekitaran tertentu bermula pada peringkat kanak-kanak, keperluan personaliti dan pemilihan kerjaya. Okay, so bila kita nak gunakan Enro ni memang kita kena explore dia punya childhood history juga. Okay. And then macam mana cara dia dibesarkan. Sometimes dia akan raise banyak memory kat situ. Okay. And masa penerokaan agak panjang. Okay. The weakness of the theory. Okay. So idea yang mengatakan individu memiliki trait psikologi yang ditentukan yang tertentu dan mempunyai kekuatan dan kelemahan fizikal serta fisiologikal. Okay. Tapi perkara ni masih lagi masih lagi dikaji. Okay, statement ni. Okay. Diorang trait psikologi tertentu memiliki kekuatan dan kelemahan fizikal tertentu. Itu yang pasal tenaga psikik tadi semua tu not a strong justification yet, but still in this study. But sometimes coincidentally berlaku. Alright, walaupun pengiktirafan penting pun boleh ubah demografi sosial dalam yang kejaya, namun tidak dijelaskan bagaimana pun boleh ubah. Okey, antara demografi sosial dan pemilihan kerjaya ni kita tak boleh nak katakan benda ni very strong justification. Okay. Macam yang tadi kan, ada setengah individu yang lahir daripada keluarga yang avoidance tapi dia juga memilih untuk kerjaya yang berkait dengan manusia sebab dia rasa dia nakkan satu kepuasan di situ. Okay, bukan disebabkan oleh parenting style. Okay, so failure to explain how decision making process takes. Okay, so dia pun tidak berjaya untuk mempengaruhi decision making tu. Okay, so ada apa-apa nak tanya? Habis dah ni? Okay, so kesimpulannya adalah parenting style sangat mempengaruhi pada perkembangan kerjaya anak-anak dan pemilihan kerjaya mereka. And then kanak-kanak menjadikan peranan dan tingkah laku ibu bapa sebagai model dan teladan mereka. Okay, so macam something like memang dalam teori ni memang exploration on family tu sangat-sangat penting. Hubungan antara ibu bapa dengan anak. But there is no empirical study yang memang katakan ibu bapa macam ni anak mesti jadi macam ni. It's still in discussion juga. Cuma boleh jadikan sebagai guideline sajalah. Okay, so ada apa-apa nak tanya sebelum kita habiskan kelas hari ni? Habis dah 2 teori. Okay guys, tak ada apa nak tanya ke? So saya tengok kehadiran kat sini